بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي اغفر لي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih Allah memberi kepada kita peluang. Kerana Allah masih memberi kepada kita peluang serta kesempatan untuk kita sama-sama untuk kita sama-sama berkumpul, berhimpun pada malam ini, sama-sama kita mengimarahkan surah kita ini dengan kita salat berjemaah tadi, dan sama-sama
kita pun memberadakan diri kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberkati diri kita, keluarga kita, serta menurunkan rahmat barakahnya pada tempat kita ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesempatan ruang yang Allah bagi peluang kepada kita ini, maka insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama meneruskan pengajian kita pada muka surat 17, bicara tentang solat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada di saya tengok ada orang yang salah faham tentang agama. Bila mana kita kata mengaji Quran ini, Wassalli ala Sayyidina Muhammad, tidak wajib kita belajar. Jadi ada orang kata kita, ustaz ni jahil ni cakap begitu. Bila kita kata mengaji Quran ni tak wajib belajar, yang wajib belajar ni cara nak solat berjemaah, cara kita nak betulkan solat, cara kita nak betulkan akidah kita, belajar ilmu tauhid, cara kita nak betulkan perasaan ataupun sifat-sifat yang buruk dalam hati kita, belajar kitab tasawuf. Maka 3 ilmu ni kita kata wajib. Belajar fiqh, belajar akidah, belajar tasawuf. Dan Al-Quran ni belajar yang tidak wajib. Ada orang kata ustaz yang cakap gini jahil. Jadi betul lah tuan-tuan, belajar Quran ni hukumnya sunnah, fardu kifayah. Fardu kifayah belajar tajwid, tapi Quran ni bacanya sunnah sahaja. Tilawah yang kita kata sunnah ni belajar tak wajib, ialah belajar tilawah Quran. Jadi kita ni belajar fiqh, akhlak, akidah ni ialah apa yang kita ambil semua ni, ilmu ni ulama ambil daripada Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi yang kita kata sunnah itu tilawah, baca. Sebab Quran ni kelebihan dia, kita baca tak faham pun dapat pahala. Sebab tu sunnah. Tetapi yang sebenarnya Allah hendak kepada kita bukanlah baca Quran semata-mata, tapi beramal dengan Al-Quran. Jadi nak beramal dengan Al-Quran ialah kena belajar ilmu fiqh. Sembahyang-sembahyang ni kita kena faham, kita kena beramal. Wassalli ala, akidah pun begitu, tasawuf pun begitu. Jadi sebab tu kita kata belajar Quran ni sunnah. Kalau tuan-tuan tak pandai baca Quran ni, saya bagi contoh saja, belajarlah Quran. Kalau tuan-tuan tak pandai baca Quran, tuan-tuan boleh baca Fatihah, tuan-tuan boleh baca tahiyat dengan betul, Fatihah dengan betul. Yang lain semua tak boleh nak baca, melainkan qulullahu a'udzu bifalaq. Quran memang tak boleh baca. Tuan-tuan mati dalam keadaan tak pandai baca Quran, tak masuk neraka. Pasal hukum baca Quran sunnah. Tak pandai solat, mati masuk neraka. Tak pandai bayar zakat, tak tahu kena bayar zakat. Rupanya duit ni bila duduk dalam bank selama setahun, cukup haul dan nisab je kena keluar zakat. Kita tak tahu, jahil, menyebabkan puasa kita ni batal, kita ingat kesah, maka menyebabkan kita masuk neraka. Tapi tak pandai baca Quran, maka tak masuk neraka, kerana hukum baca Quran ni sunnah. Tapi kita tak tolak kelebihan Quran ni banyak. Dan siapa baca Quran setiap hari, maka Al-Quran itu akan beri syafaat kepada dia pada hari kiamat nanti. Kelebihan baca Quran itu banyak. Bukan saya menolak supaya tuan-tuan tak payah belajar Quran, tetapi nak kata ilmu fiqh, ilmu tauhid ni wajib belajar. Sebab tu dipanggil ilmu fardu ain. Quran itu dipanggil fardu kifayah. Gitu. Jadi ada orang salah faham, dia kata saya tak setuju ustaz tu kata belajar fiqh ni wajib, sepatutnya belajar Quran ni wajib juga. Dia tak tahu hukum. Jadi yang kita kata sunnah itu tilawah. Yang kita duk bicara ni ilmu Al-Quran, bukan kita reka-reka. Ilmu daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Ulama tolong kita. Tuan-tuan boleh kau baca Quran, tuan-tuan faham. Ramai orang salah faham. Ada orang baca Quran salah faham. Dia kata dekat Indonesia saya tengok, dia kata dalam Quran suruh kahwin 2. Wahai lelaki, kahwinlah kamu 2. Lepas tu kahwinlah 3. Lepas tu kahwinlah 4. Jadi dia kahwin 2, lepas tu dia kahwin 3, dia kahwin 4. Jadi berapa isteri dia? 2 campur 3, 5, 9 lah isteri. Saya ikut Al-Quran, Al-Quran suruh kahwin gitu. Jadi itu panggil Quran, bukan kita boleh faham dengan kita baca terjemahan. Mesti kena belajar tafsir. Dan kitab tafsir ini bukan macam terjemahan yang kita baca tu, bawah tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Imam Umrah Imam. Dengan yang
Kadang-kadang kitab tafsir ni satu surah itu satu buku. Baru satu surah. Contoh surah Al-Fatihah, satu kitab. Kalau tuan tengok tafsir Imam Qurtubi 300 lebih, ada 1000 lebih harga. Kalau tuan susung kitab tafsir Imam Qurtubi tu, mungkin tak muat rak ni. Tu tafsir, nak faham Quran, bukan melalui terjemahan. Kalau tak jadi salah faham. Jadi ulama tolong kita supaya kita ni maksudnya tak susah untuk ambil ilmu daripada Quran. Mereka buat ilmu ni fiqh, akidah, tasawuf. Jadi kita belajar saja. Sebab tu kita ikut mazhab mana? Fiqh Syafi'i. Akidah mazhab mana? Okey, tak pernah dengar kan akidah, mazhab akidah. Bila orang tanya mazhab akidah siapa? Syafi'i juga. Bukan. Mazhab akidah kita dia panggil apa? Kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun dipanggil Asy'ariyah. Tasawuf kita ikut siapa? Imam Ghazali ataupun Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi semua ilmu yang kita ambil tu, kita ada ulama yang kita ikut atau mazhab. Bukan kita ikut pandai-pandai ustaz mengajar. Jadi begitu saya nak beritahu, ada orang yang salah faham tentang ilmu agama ini. Dia kata ustaz yang kata belajar Quran tu sunnah, ustaz ni jahil. Kita cakap benda yang betul. Jadi biar orang, maksudnya ada setengah orang ni, maaf tuan saya cakap, dia kata ustaz saya ni dah tua, jadi ni peluanglah saya nak belajar mengaji. Belajar mengaji bagus, tapi masalah dia belajar mengaji saja, dia merasakan dia dah boleh dah boleh masuk syurga. Jadi belajar mengaji tu bagus, tapi jangan belajar mengaji saja, nak belajar fiqh, belajar akidah, belajar tasawuf. Jadi ada setengah orang lah, bukan orang sini, dia pergi belajar mengaji tajwid. Dah umur lanjut-lanjut ni, dia kadang dia belajar online. Pasal apa? Dia kata saya ni dah tua, nak mati dah ustaz, jadi saya belajar Quran. Jadi pernah lah saya mengajar orang tua baca Iqra 1, Iqra 2, pernah saya ajar. Tapi kita pesan dia belajar Quran dan masa sama kena belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Begitu. Wallahu a'lam. Bukan nak tuju pada siapa tuan-tuan, cuma saya tertengok video tadi. Ada ustazah tu cerita, dia tak berkenan dengan ustaz kata wajib belajar ilmu fardu ain, sunat belajar ilmu Al-Quran. Jadi tu saya terkeluar malam ni, pasalnya saya tertengok video dia. Takut tuan-tuan tertengok, jadi saya nak bagi tahu benda tu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ni ilmu yang kita nak belajar ni ialah ilmu fardu ain ni. Fardu ain berkait dengan solat kita, iaitu solat ketika solat berjemaah. Qala musannif hafizahullah taala, sifat qudwah yang keempat. Bila kita solat berjemaah, dia ada syarat-syarat dia berjemaah. Kalau tak ikut syarat, solat kita tak sah. Macam kita nak pilih menantu, ada syarat dia kan. Mesti ada kereta Honda contoh kan. Mesti kerja kerajaan, kita letak syarat. Jadi kalau yang mari naik kancing, buat tak layak, buat apa air kosong gitu, biskut tawar gitu je. Nak suruh balik awal kan. Kita ada syarat kita juga. Jadi agama pun ada syarat. Gitu. Kena ikut syarat. Jadi begitu. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang syarat dia tak nak cari menantu ni, tak nak orang Kelantan macam tu. Dia tak syarat dia. Menantu aku tak nak orang Kelantan, tak nak orang ni sekian-sekian. Itu syarat dia. Baik, hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam. Hak ni mesti. Dalam solat berjemaah, makmum mesti tahu pergerakan imam. Kalau tak tahu, tak boleh ikut. Kalau tak tahu, tak boleh ikut. Salli ala Sayyidina. Macam mana tak boleh tahu? Contoh semayang, orang perempuan semayang di belakang tabir, tak dengar suara imam dan tak nampak imam, maka tak boleh ikut. Contoh tutup habis lansin. Ni alhamdulillah lansin ni jarang boleh nampak. Katakan lansin ni tebal, tutup habis. Kemudian tak dengar suara imam, kemungkinan waktu tu mikrofon rosak, speaker rosak, suara demam pula. Suara imam pun tak dengar, imam pun dia tak nampak, maka waktu tu tak sah ikut imam, kerana makmum itu tidak tahu pergerakan imam. Jadi makmum mesti tahu pergerakan imam. Kalau tak tahu, tak boleh ikut. Gitu syarat dia.
Imam An-Nawawi ada menyebut, Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i juga. Orang yang alim Imam Nawawi ni, kalau tuan-tuan pernah dengar cerita, dia tak kahwin Imam Nawawi ni. Pasal apa tak kahwin? Bukan tak ada orang nak, tapi dia ni sibuk nuntut ilmu, mengajar, menulis kitab. 3 benda Imam Nawawi buat: belajar, mengajar, tulis kitab. Jadi pernah Imam Nawawi cerita, ataupun ada orang lain cerita dalam kitab dia, dia kata Imam Nawawi ni pernah satu ketika disebabkan terlalu sibuk, dia tak dapat tidur selama 2 tahun. Bukan maksud saya tak dapat tidur, tak tidur langsung. Maksudnya tidur dia macam ni ya tuan, sambil-sambil tulis kitab, terlelap. Okey, terjaga, sambung tulis kitab, baca kitab balik. Lama mana? 2 tahun. Tu hebat ulama lah. Kita duduk dengan kuliah ni kadang-kadang tertidur. Tu ikut Imam Nawawi juga. Tapi Imam Nawawi 2 tahun. Kita ikut Imam Nawawi tu. Baik. Gitu. Tu Imam Nawawi, bukan calon-calon orang tuan-tuan. Sibuk dengan menuntut ilmu. Kita kalau anak kita mengaji gitu, hantar Mesir belajar, tak balik, marah mak kita, suruh balik juga. Suruh baliklah setahun sekali tak apa dah. Tapi ulama zaman dulu jadi hebat sebab mak dia pun hebat. Macam Imam Syafi'i sendiri pun, mak dia kata, Syafi'i, kamu jangan balik rumah selagi kamu tak jadi orang alim. Imam Syafi'i umur berapa tahun? 9 tahun pergi Rasulullah ala Sayyidina Muhammad, pergi Mekah kan. Pergi Mekah belajar dengan Imam Malik, umur 9 tahun, budak lagi dia. Mak dia kata, Syafi'i, kamu keluar rumah, jangan balik rumah selagi kamu tak jadi orang alim. Pergi. Sampailah Imam Syafi'i ni lama pergi. Ada satu ketika tu Imam Syafi'i dengar mak dia ni telah meninggal dunia. Tu hebat. Orang dulu mengaji sungguh-sungguh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya saja nak cerita, sebab kita bagi semangat pada kita ni. Kita belajar ni hari ni tak boleh nak lawan orang zaman dulu. Sikit je. Kan kita ni orang, kita kata orang di Nusantara ni kan, imam pula. Kalau di Malaysia ni terkenal Tok Kenali kan. Tok Kenali naik kapal bawa duit RM50. Dia kata tak ada duit, jadi ada orang bagi duit. Saya dengar cerita ada orang bagi duit dia. Waktu tu tak ingat saya RM50 ke RM5. Naik kapal nak pergi belajar di Mekah. Dia cakap kawan saya tak ada duit, tapi saya nak belajar. Pergi dia, Imam Tok Kenali pergi naik kapal sampai di Mekah, belajar di Mekah. Sambil dia masa sama tak ada duit, dia bekerja nak menuntut ilmu. Duduk berapa lama? 20 tahun belajar di Mekah. Barulah boleh jadi orang alim, balik di tanah hari ni, mengajar buku pondok, dan barakah ilmunya, anak-anak murid dia jadi hebat-hebat. Jadi nak menuntut ilmu, kalau sebenarnya kalau nak belajar ilmu, nak jadi orang hebat, kena ambil masa yang lama. Tapi kita ni belajar bolehlah untuk kita lepaskan fardu ain. Jadi kalau nak jadi orang alim, tak boleh belajar di surau saja, kena pergi masuk pondok, kena pergi, itulah kena jadi orang alim. Tapi cara kita belajar ni bagus dah. Paling kurang kita boleh lepaskan fardu ain, benda-benda yang wajib. Disyaratkan untuk sahnya ikutan dalam solat berjemaah ialah makmum mengetahui segala perpindahan, yakni pergerakan dalam solat orang yang menjadi imam, sama ada kedua-duanya imam dan makmum. Orang yang menjadi imam, sama ada kedua-duanya imam dan makmum menunaikan solat tak habis di dalam masjid atau selain masjid, luar masjid, sama je hukum dia. Sembahyang di masjid pun kita kena tahu pergerakan imam, di luar masjid pun kena tahu pergerakan imam. Atau salah seorangnya di dalam masjid dan seorang lagi berada di luar masjid. Imam duduk sembahyang di masjid, makmum sembahyang di luar masjid. Sembahyang sungguhlah, bukan sembahyang di luar masjid tu bukan macam hari Jumaat duduk sembang-sembang, isap okok, bukan sembahyang tu. Sembahyang betul ni, imam tengah sembahyang di dalam, dia sembahyang di luar, boleh. Tapi mesti dia nampak dia ada. Kita dengan imam sembahyang sini, kita sembahyang kat situ, sah.
tapi tak afdal perbuatan kita, tak dapat pahala sah. Tetapi sah tak sembahyang itu sah. Yang pasti kita tahu pergerakan imam. Jadi bila kita tahu gitu, contoh saya bagi contoh situasi. Kalau saya rakaat, walaupun tuan-tuan duduk kat situ, jadi bila imam iktidal, tak apalah, tuan-tuan bergerak sikit ke depan, bergerak ke sikit. Maksudnya kita bergerak 3 langkah berhenti, 3 langkah berhenti, sampailah tuan-tuan duduk di sah ini. Maka boleh buat begitu, sebab kita tak bagi tahu hukum dulu. Jadi bukan orang saya saja, bukan ulama saya saja bagi tahu kita boleh sembahyang dekat luar masjid, imam sembahyang dalam masjid, ada sebab dia, ada situasi yang mana kita boleh buat. Gitu. Kerana kita ni dapat rakaat pada rukuk imam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat rukuk bersama dengan imam, tak dapat rakaat. Ingat tuan-tuan waktu tuan-tuan takbir itu selisih dengan imam. Imam naik, tuan-tuan nak turun. Selisih tu panggil. Awak naik, saya turun. Nampak selisih tu kan. Jadi waktu tu tuan-tuan tak dapat rakaat. Tuan-tuan kena tambah lagi 1 rakaat. Kerana rakaat ni kira pada rukuk imam. Kalau tak dapat rukuk bersama dengan imam, sekadar lafaz subhanallah ataupun dia kata dengan tamanninah, maka tidak boleh rakaat. Tak dapat rakaat. Nanti kita bicara tu. Boleh. Jadi tuan-tuan jangan buat-buat nak semayang kat muka pintu tu. Bukan saya ajar macam tu, saya nak beritahu sah sahaja. Balik kira dah. Sama ada kedua-duanya tadi okey, atau salah seorangnya di dalam masjid dan salah seorang lagi di luar masjid. Inilah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa terhasil pengetahuan makmum itu dengan mendengar imam atau mendengar orang yang di belakang imam. Boleh dua-dua. Surau kita ni penuh, jadi penuh sampai kat belakang tu, kita tak boleh masuk masjid. Boleh juga kita ikut imam di hadapan dengan syarat kita dengar, kita tahu pergerakan makmum di saf yang terakhir. Maksudnya dekat pintu tu mesti ada seorang yang duduk, jarak dia ialah tidak boleh lebih 150 meter. Jadi kalau 150 meter sampai mana? Ada orang kata 3-4 tiang elektrik, lebih kurang gitu. Jadi kalau makmum tu duduk saf yang terakhir, duduk kat pintu itu, tuan-tuan duduk 150 meter nak ikut, tak boleh, tak sah. Kurang daripada 150 meter masih dikira sah, walaupun terhalang dengan sesuatu tembok, macam ada kolam ke kan. Tuan-tuan duduk di belakang kolam tu, tuan-tuan boleh ikut dengan syarat tidak lebih 150 meter. Dia ada jarak dia. Tapi yang penting malam ni kita ingat, kita boleh ikut imam sampai apa kita nampak pergerakan orang yang mengikut imam. Dan mereka telah menukilkan ijma' mengenai keharusan berpegang pada tiap-tiap satu daripada perkara tersebut. Pergerakan iman dengan mendengar suara mubaligh. Kalau masjid yang besar, masjid negeri nama apa tuan-tuan? Azim. Kalau penuh tu saya rasa tak dengar suara imam, maka kita boleh juga berpandukan kepada suara mubaligh. Bila masjid besar, kita perlukan mubaligh. Kat tengah-tengah tu ada suara mubaligh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kita sembahyang di stadium, Allahu Akbar, dan ada suara mubaligh. Atau orang belakang tak dengar imam dah rukuk ataupun tidak. Itu tujuan ada mubaligh, dia menyampaikan. Kalau surah macam ni kecil, tak payah ada mubaligh lah, tak perlu rukuk, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, kuat pada imam lagi dia. Padahal orang belakang dengar suara imam. Jadi tak perlu ada mubaligh untuk tempat yang kecil, melainkan tempat yang besar. Dan memadailah bagi orang buta atau pekak mengetahui pergerakan iman dengan sentuhan, ni kan, atau pergerakan makmum lain yang dipercayai di sebelahnya. Kalau orang buta tu dia sembahyang 2 orang dengan imam, maka dia boleh letak tangan dia atas bahu imam.
Lepas tu imam pun rukuk, dia rasa, oh imam dah rukuk, dia ikut orang buta atau orang pekak. Tetapi kalau dia semayang dengan jemaah yang ramai, orang buta dan pekak itu, dia boleh letak tangan dia atas bahu makmum lain. Jangan kita tolak pula. Dia tak dengar, dia tak nampak, tu panduan yang dia boleh buat. Jadi dia merukuk, dia merukuk. Tu panduan dia untuk dia solat. Tu orang yang buta dan pekak. Jadi kalau ada orang letak atas tangan kita gitu, tengok dulu. Jangan kita main tolak. Yang kita boleh tolak, boleh tepih ni, waktu kita semayang, ada orang nak lalu depan kita. Gini, kita tengah semayang tu, orang tengah semayang, dia pun ikut belakang ni. Tapi kalau kita tengah semayang, tiba-tiba bersalah dengan kita, maksudnya tak faham. Macam berlaku dekat ada orang cerita berlaku di Mekah ke Madinah. Kan orang Arab tengah semayang, lepas tu dia pun lalu ke depan, tak perasan. Orang Arab ulur tangan macam ni, dia pun pergi bersalah ke orang Arab. Jadi tak faham. Kita tak faham, nampak tak faham. Bukan nak bersalah tu, maksudnya ni kawasan dia, haram kita lalu di kawasan dia, orang solat. Sebab tu orang yang solat ni, kalau tak ada lain, kalau tak ada, dia panggil apa? Tak ingat istilah dia, sutroh. Sutroh. Kita nak semayang ni, paling afdal kita cari tiang dulu ataupun dinding. Kalau tak ada tiang atau dinding, kita boleh ambil benda yang nampak macam botol air ke, beg ke, sejadah ke, letak, bagi tanda di kawasan kita. Sebab tu Nabi semayang, Nabi ambil pedang tak, jadi orang tak lalu kawasan kita solat tu. Jadi salah kita juga kadang kita tak tanda. Kalau kita nak lalu Ustaz, jarak berapa yang paling bagus? Lalu ke mana? Lalu depan, jarak berapa? 3 hasta lah. Sebab afdal antara sunnah 3 hasta. Kalau dia tak ada buat tanda kan. Okey, kalau dia tak buat tanda, kita tengok dia ada sejadah tak? Kita ikut sejadah dia. Sejadah tu kira kawasan dia. Ataupun kalau ada lain macam ni, boleh dikira juga. Setengah daripada ulama kata, kalau kita semayang kat pasir, kita tak ada apa-apa, kita boleh buat pakai jari, garis ni kawasan kita untuk solat. Duit tahuan. Buat tahuan duit. Boleh. Takut orang ambil lah duit dia. Kita pula tak khusyuk semayang. Jadi benda yang nampak lagi afdal. Tuan-tuan semayang ada sutrah ni, dapat pahala. Tuan-tuan tak bertahan ni bukan sahaja. Tuan-tuan buat niat sutrah, dapat pahala. Ni kita semayang ni, ada ni dinding ni, ada sebab. Kenapa dinding ditutup? Itu sebagai sutrah. Jadi kita semayang berjemaah ni, sutrah kita, penghadang kita ialah sah di hadapan kita. Iman dinding. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya hukum dia haram lalu kawasan orang semayang dengan sengaja. Kalau kita terbatal wuduk pun, kita cuba elak supaya kita tidak melintasi di hadapan orang semayang yang ramai. Kalau kita ada orang setengah ustaz kata, kalau kita batal wuduk, kita duduk sini kan, tuan-tuan keluar street ikut sini. Ada semayang Jumaat imam balik. Ada kan berlaku kan. Kena pandai keluar. Jangan kita keluar sini. Imam datang lambat. Selalu lambat. Imam yang tak perasan. Ke macam mana? Jadi kita kena buat macam ni. Sunat untuk kita buat macam ni, tahan. Kalau budak lain lah, budak ni tak boleh buat kira. Kita tahan macam ni, dia pun menyuruh. Orang panggil apa? Kalau budak kita tahan, dia pun tunduk masuk ke bawah ni. Jangan bergeruk. Jangan. Baik, gitu boleh ataupun begini boleh. Yang penting kita tahan orang supaya tak melintasi kita sembahyang. Ni sunat kita buat begini. Tapi kalau kita tak tahu, orang sembahyang, kita dalam hati je, dia ni aku sembahyang melintah. Tak boleh. Sebenarnya kita boleh tahan. Gitu. Nampak je orang nak lalu, tu tangan macam tu. Ni kita dah belajar tak apa. Pijak pula. Tu tak tahu tu. Kita sembahyang berdiri kan. Sembahyang berdiri kan. Kita tahan tangan macam tu. Dia nak lalu, kalau orang dewasa dia akan nampak. Kalau orang cakap pening, orang bayar orang pening. Tangannya kita macam kita orang pening.
Jadi waktu kita nampak orang nak lalu kawasan kita saja, kita angkat. Baik, sama sekali. Mana ni? Itu saya kelakar juga, dia pergi bersalah. Mana tadi ya? Okey, kita sama sekali ya. Makmum juga dapat mengetahui segala pergerakan iman dengan suara membalik, dan memadailah bagi orang buta atau pekak mengetahui pergerakan iman dengan sentuhan atau pergerakan makmum yang lain yang dipercayai di sebelahnya. Makmum tu yang dipercayai lah. Jangan dia letak atas tangan di atas tangan orang yang buta juga. Letak atas tangan orang yang. Okey, habis dah. Okey. Syarat kedua yang kelima, makmum tidak boleh menyalahi imannya semasa berjemaah pada perkara-perkara sunnah yang dianggap keji menyalahinya. Dalam bahasa Arab dipanggil sunnah, dipanggil su'ul mukhallafah. Waktu kita sembahyang berjemaah, ada perkara-perkara sunnah kita tak boleh bercanggah dengan imam. Ayat mudah. Maksudnya kalau imam tak buat, kita jangan buat. Kalau imam buat, kita kena buat. Kalau imam kena tinggal, kita kena tinggal. Okey, tengok. Contoh dia apa dia? Yang pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa dia? Bila kita baca ayat tu, kita kena sujud. Okey. Surah Sajadah kan, ada ayat yang kita sunat sujud tilawah kita. Jadi kita selalu panggil sujud sejadah lah. Pasal ayat tu, surah tu nama surah Sejadah. Hari Jumaat imam baca, maka kita terkenal dengan sujud sejadah. Okey, namanya sujud sahwi. Ni benda sunat ni. Kalau imam tinggal sujud tilawah macam hari Jumaat baca surah Sejadah, imam tak sujud tilawah, maka kita tak perlu sujud dan tak perlu tegur imam. Biar macam tu, sebab sunat je pun sujud. Okey, nak turun untuk sujud. Bila dia nak turun untuk sujud, tiba-tiba imam dah bangkit daripada sujud, maka dia tidak boleh lagi untuk sujud tilawah tadi. Maka dia dimaafkan kerana dia tidak sedar. Boleh faham tak tuan-tuan? Maksudnya sujud tilawah ni, hanya maksud sejadah ni, kalau kita tak tahu imam tengah sujud, tiba-tiba kita tahu yang bila kita sedar tu imam dah bangkit daripada sujud, okey, kita dimaafkan dan kita tak perlu sujud lagi. Sembahyang kita tak batal. Tapi kalau kita sengaja tak nak sujud, tu batal sembahyang. Gitu. Jadi kalau kita jenis lambat, mungkin yang tu jangan berlaku. Contoh kita lambat, kita penyakit go out. Penyakit go out, orang panggil penyakit go out, penyakit gout. Jadi kita ni nak turun tu lambat, sakit sendi kan. Nak turun tu lambat. Jadi imam tu orang muda, imam muda cepat. Jadi bila kita nak turun untuk sujud tilawah, tiba-tiba imam dah bangkit daripada sujud, jangan tuan-tuan sujud lagi. Jangan teruskan sujud, kerana sudah tamat tempoh waktu untuk sujud tilawah. Maka waktu tu kena bangun balik. Kalau sujud juga boleh batal sembahyang. Gitu. Jadi sujud tilawah ni ada masa dia sebelum imam mengangkat kepalanya daripada sujud. Dan sujud tilawah ni sekali saja. Kan? Sujud syukur ni jadi isu juga. Main bola, anak murid saya main bola, hari tu menang, dapat nombor 1. Cikgu dia pun tak tahu juga. Sujud semua. Jadi sujud semua. Sujud syukur katanya. Jadi sujud syukur yang sebenar, dia seperti solat. Mesti niat untuk sujud syukur. Lepas tu mesti menghadap kiblat, ada wuduk dan menutup aurat. Kalau kita sumbat bola, kita menang, kita pun sujud, itu tidak dapat pahala. Tak jadi ibadah. Kadang-kadang orang main bola pakai suara pendek kan, kadang tak menghadap kiblat, tak ada wuduk. Jadi sujud syukur begitu. Jadi maksudnya sujud syukur ni tak semestinya kita sujud waktu tu juga. Contoh kita menang, dapat hadiah, tak semestinya kita terus sujud. Kita cakap alhamdulillah, tak apa dah. Nanti kita dah ambil wuduk, kita sujud syukur. Tak semestinya sujud waktu tu. Macam ada orang angkat nikah kan, dah kahwin kan, tu sujud. Tak semestinya sujud syukur tu sujud waktu tu. Lepas pada tu pun boleh sujud syukur. Wassallallahu. Sembahyang sir ni sembahyang yang dibaca dengan perlahan. Jadi kita sembahyang asar kan, contoh
maka hendaklah makmum mengikutinya kerana dianggap imam telah membaca ayat sejadah. Kita sembahyang asar dengan imam tu, tiba-tiba imam kita pun sujud lah, walaupun kita tak dengar. Sebab kalau imam itu sembahyang macam biasa, mesti dia rukuk dulu, rukuk, iktidak, baru sujud. Ni imam terus sujud. Bila imam terus sujud, maksudnya mungkin imam itu baca sujud tilawah. Kena ikut juga imam, tak boleh tak ikut. Walaupun sembahyang tu kita tak dengar imam baca ayat tersebut. Contoh imam hari tu solat zuhur pun imam baca surah sajadah. Jadi kita kena ikut juga imam. Sebenarnya bukan surah sajadah je yang ada sujud tilawah, banyak lagi. Banyak ayat lagi yang ada sujud sajadah ni, sujud tilawah ni. Sekiranya makmum yang lambat pergerakannya turun untuk sujud tilawah, kemudian imam mengangkat kepalanya ketika makmum itu sedang bergerak untuk sujud, maka ni menyalahi imam dengan sesuatu perkara yang buruk. Macam mana bahasa Melayu ni? Tak boleh menyalahi imam ketika waktu tu. Jika seseorang yang solat itu sebagai makmum, maka dia tidak boleh sujud kerana bacaannya sendiri atau kerana bacaan selain imamnya. Jika dia sujud, batallah solatnya. Jadi contoh, imam tak baca surah yang ada sujud tilawah, sujud, dia sujud. Kalau imam tak sujud, dia tak sujud. Jadi sujud tilawah ni bukan dalam solat saja. Kalau kita baca Quran biasa pun, tiba-tiba terjumpa ayat yang ada sujud tilawah, tuan-tuan boleh sujud, sunat sujud. Jadi sunat sujud dia sama juga, mesti menghadap kiblat, ada wuduk, menutup aurat. Jadi biar jadi ibadah. Jadi kalau kita buat dengan jahil ni, dia tak jadi ibadah. Dia tak jadi ibadah. Jadi buat satu benda tu dengan ilmu, jangan ikut orang, tuan-tuan. Jangan kita ikut orang. Macam orang zaman dulu, waktu korban, dia kata kena pegang tali lembu. Allah dah pegang tali lembu, kalau tak sah korban. Jadi tak syarat pun macam tu. Jadi jadi payah. Bila kita ikut-ikut orang ni, jadi payah lah ibadah kita. Sebenarnya benda tu mudah, jadi payah. Tak sepatutnya pegang tali lembu pun. Kita jual beli sudah memadai. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Macam anak murid saya sampai dah jahannam, salah faham. Saya tak pernah ajar kata makam ni batal wuduk, tapi mereka faham. Bila makan, minum, mereka nak solat, nak baca Quran, mereka ambil wuduk baru. Kenapa ambil wuduk? Tadi saya dah makan. Bila masa ustaz ajar, makan dan minum boleh membatalkan wuduk. Sama juga satu lagi, dia salah faham, bila terpijak najis, wuduknya batal. Maka kena tak cicak, kita pergi basuh kaki, sembahyang semula. Tapi kalau wuduk, kita berjalan-jalan, terpijak tai kucing ke, tai orang ke, lepas tu kita nak naik alam masjid, kita basuh kaki saja, tak perlu kita ambil wuduk lagi. Tapi benda-benda gini kadang-kadang ada orang salah faham. Tak tahu sebab apa, mungkin tak belajar. Mungkin dia ikut orang. Dia kata kawan dia cakap macam tu, maka dia ikut. Jadi salah faham. Benda-benda gitu kita ingat benda tu orang tahu, tapi ada juga orang yang tidak tahu. Pernah saya jumpa seorang ni, pakcik ni, saya nak tegur sebab saya muda lagi waktu tu. Dia berkali umur 70. Ni tak boleh tegur ni rasa. Macam mana tegur kata? Pasal dia ambil wuduk, dia tak buka kopi lah. Saya tak tahulah rambut dia tak nak bagi, rambut dia dah sikat cantik ke, tak nak bagi ni ke. Dia ambil wuduk di basuh sini je. Jadi bukan kita basuh dahi, kita mesti basuh kepala. Jadi dia basuh dahi. Gitu. Lam mim ra. Kan gitu kan, ya betul. Awak siapa? Saya belajar ni. Dia kata saya belajar, awak ni siapa nak tegur saya? Jadi kadang-kadang kita nak tegur orang tu payah sebab tu. Sebab tu. Tu saya nak kata begitulah. Jadi kalau kita belajar, mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah, bagi taufik, kita boleh berubah ke arah baik. Dan pada malam ni mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sesuatu. Mana yang baik tu tuan-tuan ambil, yang tak baik tu tuan-tuan jangan ambil. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian.
Sekadar itu saja hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal